الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Dan barang siapa terdinding daripada barang siapa oleh syuhud dengan wasitah keratan hatinya. Maka tiadalah memandang ia barang siapa kepada anwar. Ini syarah mengata begini, ini sebagai nak hubung dengan perkataan hikmah yang ke-14 yang masih belum habis lagi. Al-kalimatur rabi'ata asyarah al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi faman ra'al kauna wa lam yashhad fihi au indahu au qablahu au ba'dahu faqad a'wazahu wujudal anwari wa hujibat anhu syumusul ma'arifi bisuhubil athari. Yasuk situ habis. Jadi wa hujibat tu ataf pada kata a'zawahu lah, a'wazahu. Ataf pada kata a'wazahu. Yani faqad hujibat anhu syumusul ma'arifi bisuhubil athari. Ataf itu. Jadi barang siapa yang terdinding. Ini perkataan syarah sebagai mengulangkan kembali perkataan musannif yakni Ibnu Athaillah Al-Sakandari, faman ra'al kauna wa lam yashhadhu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu. Tetapi dalam bentuk kesimpulan dia panggil, dalam bentuk mafhum saja. Bukan diulang kembali dengan bentuk lafaz, tidak. Yang ni katanya syarah, yakni Taqu Pulau Manis qaddasallahu sirrahu. Dan barang siapa terdinding, terhijab daripada barang siapa oleh syuhud, yakni hati dia tu tak boleh nak musyahadah, tak dapat nak syuhud akan Allah, indahu fihi au qablahu au ba'dahu. Ambil tiga-tiga pak-pak tu. Barang siapa terdinding, terhijab daripada barang siapa oleh syuhud, yakni hati seorang seperti kita lah, tak sampai pada makam syuhud kita ni. Hati kita ni terhijab, terdinding. Tu. Padahalnya di dalam hati kita tu ada basirah. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Dalam Quran sebut dah tu ni. Tu balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia itu, di atas dirinya manusia itu ada basirah, penglihatan mata hati. Basar, penglihatan mata kepala.
Mata kita tengok apa-apa benda tu dia panggil basar. Kemudiannya di dalam hati kita ada mata juga, mata hati dia panggil basirah. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru manusia kepada Allah dengan basirah. Ad'u ila Allah ala basirah. Dalam Quran sebut kan? Qul, katakanlah hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sabili, inilah jalanku. Apa jalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ad'u ila Allah ala basiratin, menyeru manusia itu kepada Allah ala basiratin, atas penglihatan mata hati. Jadi tugas Rasul, tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru manusia itu kepada Allah, bukan menyeru manusia kepada diri dia atau kelompok dia atau jemaah dia atau persatuan dia atau NGO dia. Tidak. Itu menyeru manusia kepada Allah. Berbilang bangsa, berbilang agama, berbilang apa sahaja, kumpulan, manhaj, firqah dan sebagainya, tak kira. Seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merentasi segala percanggahan, perselisihan, apa sahaja orang panggil berlainan, kumpulan dan sebagainya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru manusia kepada Allah. Maka sebab itulah orang yang mengaku dia kata diri dia tu ulama, warasatul nabi, warasatul anbiya, jadi pusaka mempusaka kepada Allah. Ada jemaah, tapi jemaah dianya ialah menyeru manusia pula kepada Allah. Boleh. Tetapi kalau di sana memperalatkan agama Allah untuk kepentingan jamaah dia, itu sangat tercela. Itu sangat terhina. Memperalatkan agama Allah untuk menarik sokongan kepada jemaah supaya kuat jemaah dia, hebat jemaah dia, ramai pengikut jemaah dia, sokongan dia tu menyebabkan dia dapat memerintahkan dan sebagainya. Itu sangat hina. Karena Nabi SAW bukan tujuannya untuk memerintah, tetapi memerintah itu wasilah untuk menyampaikan agama Allah. Walaupun tak dapat memerintah, tetapi jika agama Allah tu boleh disampaikan, maka di situ orang panggil mestilah orang panggil meneruskan tugas kita sebagai da'i ilallah. Man qala la ilaha illallah fahuwa da'i. Barang siapa yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ialah pendakwah. Tu dakwah orang ke arah mana? Ke arah Allah. Tu lagu tu. Maka sebab tu tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam ad'u ilallah, menyeru manusia kepada Allah ala basiratin, atas penglihatan atau dengan penglihatan mata hati. Maka sabit bagi manusia tu ada mata hati mereka masing-masing. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan sabit bagi setiap manusia tu ada dalam dirinya itu penglihatan mata hati. Walau alqa ma'azirah, sekalipun dicampur dengan sifat-sifat yang terkeji di dalam hati dia, tetap ada. Maka sebab itulah orang bukan Islam sekalipun, kalau kita kena hikmat cara menyeru, mudah-mudahan hidayah Allah Ta'ala sampai. Tetapi kalaulah orang Islam dah sekalipun, kalau kita seru dengan tidak hikmat, bukan setakat dia tu bukan dia nak masuk dekat dengan Allah Ta'ala, bahkan lebih jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka di sana orang panggil apa? Kesalahanlah kita kerana ada ilmu tapi kurang hikmat. Maka hikmat ni suatu benda yang susah. Yu'til hikmata man yasha. Allah Ta'ala bagi hikmat ni kepada siapa yang dia kehendak. Kalau kita terjemah hikmat dalam bahasa kita ni, bijaksana. Orang ada ilmu tapi bijaksana tak ada, tak jadi hijau.
Dia tengok orang tua tu duduk borok-borok dalam masjid, dia pergi, "Oi, orang tua, apa ni duduk borok-borok dalam masjid ni? Zikir tu, baca Quran tu." Oh, dari sini. Betul dah tu, ilmu tu betul dah. Suruh baca Quran, suruh zikir, suruh ingat pada Allah yang cakap benda dunia. Tapi kena ada cara duk pergi jekah orang tua gitu. Rasa-rasa orang tua tu pergi baca Quran kau pergi tapar dia. Dari sini. Tu dah orang tua tu bangun lepo atas belakang masa jenis budak muda kurang ajar ya tu. Tu. Nak berlainan orang ada ilmu, tapi bahkan ada hikmat. Tak ada hikmat. Apa? Dia nak larang orang tua tu bercakap-cakap benda yang tidak sopan ataupun benda sia-sia dalam masjid. Dia pergi masuk juga. Apa? Pergi cakap benda ilmiah. Tu duk cakap apa pak cik? Ini tak ada apa duk cerita nak buat nasi kerabu esok gitu gini. Tapi tukar supaya saya tu dari sini. Kuatnya semaya tahajud mana tu. Kenapa tahu dah kata esok nak mati dah nasi kerabu, tak biar apa dah. Tu ada hikmat dia. Bukan kata oi pak cik ni tak. Jadi hikmat ni susah. Bijaksana tu susah. Kadang-kadang kita ni ada ilmu, nak ke Islam. Nak tiba-tiba menyebabkan orang bukan Islam takut dengan kita. Kenapa? Bunyi nama Islam. Hasilnya kerangka saja Islam, isi kandungan tak ada. Tak ada Islam. Hanya nama saja. Sedangkan al-hukmu yudaru 'alal musamma la 'alal ismi. Hukum tu dibina di atas benda yang dipernama, bukan di atas diri nama. Kalau nama Islam tapi isinya kosong pengisian daripada nilai-nilai Islam, adab-adab Islam, akhlakul karimah, hukum-hukum Islam, maka tidak dikatakan Islam. Walaupun menyenggeng letak nama Islam. Macam setengah-setengah orang tu semangat Islam dia sampai mendera betul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi la ilaha illallah Muhammad itu hanya untuk ucap di bendera. Lidah dia berzikir tak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah lagi orang mengati tahlil arwah bid'ah macam tu. Tu. Maka la ilaha illallah dia duduk di bendera lah. Tu pun buat bendera la ilaha illallah sambil-sambil jijak pula bendera tu. Besar sangat bendera. Jijak pula bendera. Tengok di Indonesia. Hizbut Tahrir Indonesia. Hizbut Tahrir Indonesia tak ada lagi kok buat macam tu. Hizbut Tahrir di Indonesia tu dia nak buat perhimpunan besar-besaran, dia buat bendera dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hitam lah, besar lah, hitam putih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu putih, bendera dia hitam. Kemudian dah kerana bendera tu besar sangat, duk jijak atas tu, duk jijak atas bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tengok. Semangat Islam, ilmu tak ada. Tak ada hormat pada tulisan. Yang mana apabila ada tertulis di situ Ismullahil A'zam atau nama-nama yang dihormat oleh syarak, maka haram kita buat main-main, tak boleh. Kertas ni tak ada nilai pun. Tak ada nilai pun asal dia. Tapi setelah dia tulis ayat-ayat Allah, nama-nama wali-wali Allah, nama-nama ulama-ulama arif billah, ayat-ayat Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalamul ulama, kalamul hukama, maka nilaian dia sangat tinggi. Patut nak bawa dia kena junjung ini atas kepala. Tak apa kepik tiap. Atas pada punggung kita. Bukan kata duk hayung lepuk dah. Ni. Apa tu? Kerana nilaian dia tinggi. Bukan kerana diri kertas, kerana tertulis dalamnya nama-nama yang wajib kita hormati. Ilmu-ilmu syarak dan sebagainya. Gitu. Maka kerana itulah isi itu yang penting. Walaupun nama tak ada. Macam Indonesia nama Pancasila, tapi kandungan Pancasila tu Islam. Ketuhanan yang Maha Esa. Tidakkah Islam aja ketuhanan yang Maha Esa? Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illallah wahdah la syarikalah. Qul huwallahu ahad. Tapi dia tak kata dasar Islam. Dia kata itu. Dia bubuh dasar Pancasila. Tak bunyi Islam pun. Tapi isi dia Islam tak? Islam. Semua isi dasar Pancasila tu semua berdalilkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka Islam dia panggil. Tak perlu namanya Islam, tapi isi tak Islam. Jadi itu. Tu gitu. Baik. Maka katanya syarah, dan barang siapa terdinding daripadanya barang siapa oleh syuhud. Macam kita ni lah, hati kita tak syuhud.
Hati kita tu terhijab daripada musyahadah, memandang, syuhud, nampak Allah fihi, padanya, pada makhluk, au indahu, di sisinya makhluk, au qablahu, sebelum kejadian makhluk, au ba'dahu, kemudian daripada fana binasa makhluk, dengan wasitah keratan hatinya. Keratan tu kerasan. Nanti ni makna keratan tu kerasan. Dengan sebab perantaraan. Sebab apa terdinding tu? Sebab apa ya jadi terdinding hati kita daripada syuhud? Dengan sebab sababiyah. Dengan tu pakai sababiyah boleh. Dengan sebab wasitah perantaraan keratan kerasan hatinya barang siapa yang buta. Begitu. Bersifat bagi hati yang keras tadi tu buta. Nah, mana hati buta? Oh ya, mata hati tu basirah dia tu buta. Mata basak tu jelek. Mata basak tu ustaz kata nak buta pakai spek mata pun tak. Boleh tengok hok jauh tu dekat boleh tengok. Pun dekat-dekat dah. Tak usah kata orang panggil dia ni kanta dah. Kanta pembesar cumi mata tu akak. Jelasnya mata kepala. Basar dia. Tapi basirah tu buta. Bapa buta? Keras hatinya. Bapa keras hatinya? Kerana banyak buat maksiat. Antaranya ialah banyak suka. Dalam hadis Nabi sebut kan? Perbanyakkan ketawa, kasratul adhak yuaddi ila qalbin qasi. Perbanyakkan ketawa itu boleh membawa kepada kerasnya hati. Ketawa ha itulah ni. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali keluar daripada rumah, Nabi tengok sahabat duduk kah duduk ketawa kuat, hilang macam kita lah. Nabi kata lau ta'lamu ma'alam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Kalau kalian tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalilan, nescaya kalian sedikit ketawa, wala bakaitum katsira, nescaya kalian akan banyak bertangis dengan Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya kita kurang tahu apa yang Nabi tahu, bahkan tak tahu pun apa yang Nabi tahu, bukan setakat kurang tahu. Maka kerana itulah kita boleh ketawa, kita boleh suka, kita boleh mengilah. Maka berketawa hilau tu membawa kepada qalbin qasi, bawa kepada hati itu jadi qasi. Qasi itu apa? Keras. Itu ketawa belum maksiat lagi. Kalau maksiat macam dalam hadis sebutlah, innal abda idza akhta'a nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Senya seorang hamba bila melakukan satu dosa, nescaya dititikkan dengan dukhan hakikat, asal hakikat, yakni warnanya hitam di dalam hati kita. Dahlah keras dengan perbuatan sia-sia seperti ketawa, kemudian ditambah lagi dengan gelapnya, dengan asal hakikat, bukan asal rokok. Asal rokok tu asal hissi, ya, itu tidak membawa kepada jantung kalbu yang dimaksud oleh Nabi hitam. Cuma jantung kalbu yang dimaksud oleh tabib doktor tu jadi hitam. Nah, dengan nikotin. Tu tak apa tu maknanya ni sebuah agama tak menyebabkan hati dia tu kerah, hitam, tak terima kebenaran dah. Nah, hati dia tetaplah dengar kebenaran enggak. Berlomba-lomba lah nak kepada yang hak, yang sebenar. Sebaliknya orang tu tak isap berokok, hati dia tu doktor cek, jantung pak cik ni baguslah, eloklah. Ya, memang elok. Nah, okey, beres. Padahalnya hak tu yang hissi. Yang maknawi, Allah penuh dengan takabbur, sum'ah, ujub, riya, dengki. Gaul lagi weh. Tu hubbud dunya, hubbul mal, hubbul jah, hubbur riyasah. Hubbus syahwat. Ikut lagi lah. Segala mazmumah penuh. Penyakit hati penuh lah hati dia. Cuma dia di scan pergi hospital Sungai Buloh. Dia tak mai scan di pondok, di hospital pondok dia tak mai scan. Bila tak mai scan, dia tak tahulah apa hak dalam hati dia, hak bagi batin tu. Jadi ingat kau sihat. Saya sihat, tak ada apa-apa penyakit pun. Tuan ni sakit. Sakit apa? Sakit hati. Tak ada. Dah saya cek dah di doktor Sungai Buloh, elok jantung saya berdenyut mengikut kodar dia dah yang bagus. Tak ada darah tinggi, darah rendah tak ada.
molek, sehat. Tak payah ke dia. Itu yang hissi, yang maknawi. Mana? Karena perbuatan maksiat dan perbuatan sia-sia. Sebab tu sabda Nabi SAW, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Setengah daripada keelokan Islam seseorang Muslim ialah meninggal perkara yang sia-sia pada agama dia. Agak-agak dalam buku catatan tu benda sia-sia, apatah lagi benda maksiat tinggal. Kenapa? Innam ra'a zahabat sa'atun min umrihi ila ghairi ma khuliqa min al-ibadah la jadirun an tatula alaihi hasratuhu. Nabi kata, seseorang hamba apabila nanti akhirat didapati satu nafas, satu saat, satu minit, saat sahaja masa mula di dunia peluang Allah Ta'ala bagi disia-siakan, tidak kepada perkara yang ia diciptakan untuk ibadat pada Allah, la jadirun an tatula alaihi hasratuhu. Nescaya akan berpanjanganlah penyesalan dia di hari akhirat esok. Iman mana? Iman tak ada. Oh, ada. Tu gitu. Jadi dengan sebab wasitah perantaraan keratan, yakni kerasnya, kerasan. Keratan tu makna kerasan hatinya barang siapa yang buta. Buta tu sebab apa? Sebab keras. Keras tu sebab apa? Sebab perbuatan sia-sia. Lagi pula terhijab dari kerana maksiat kita. Terhijab dengan dukhan hakikat yang disabda oleh Nabi SAW. Maka bila terdinding daripada barang siapa tu oleh syuhud dengan sebab kerasan hatinya yang buta, tiadalah memandang ia barang siapa kepada anwar, tiada musyahadah, tiada dapat nampaklah hatinya barang siapa kepada segala cahaya al-anwar al-ilahiyah. Tak dapat nampak segala cahaya yang dibangsa pada Tuhan, anugerah Tuhan. Kemudian laginya, wa hujibat anhu syumusul ma'arifi, ay al-ma'arifu allati kasyumusin. Itu dia panggil bab tashbih tu. Cakapan Ibnu Athaillah ni ada mengandungi tashbih, menyerupakan makrifat seperti matahari. Bisuhubil athari, ay bil athari, wahyal atharu al aqwanul lati kasuhubin. Gitu. Suhub tu jam'u sihabin. Bisuhubil asari, ay bil asari, wahyal atharu al aqwanul lati kasuhubi. Begitu. Jadi barang siapa yang tidak bersyuhud tadi tu, maka sungguhnya kerana atah pada kata a'wazahu tu, faqad hujibat anhu, dan sesungguhnya telah terdindinglah daripada barang siapa. Faqad hujibat anhu, anman tadi tu. Maka sungguhnya telah terdinding, terhijablah daripada barang siapa tadi, syumusul ma'arifi, oleh segala matahari ma'rifat, ay al ma'arifu allati kasyumusin. Begitu. Makna apa? Oleh segala matahari makrifat, yakni oleh makrifat yang adalah ia makrifat tu diserupakan dengan matahari. Pada pihak mana? Matahari kan bila bercahaya dekat Allah, lapu-lapu tak ada hajat pasang, tutup cerah. Separuh bumi ni cerah. Hak tak nampak sombak, lubang-lubang mana hak spik-spik nampak dengan sebab cahaya matahari sah. Gitu jugalah makrifat, cahaya dia bila cerah, Allah tembus bukan setakat 20-20 punya wawasan. Pas ke lubang kubur, pas ke akhirat tu, jauh wawasan orang mukmin ni. Lagu tu begitu.
Dan telah terdinding, dan sesungguhnya telah terdindinglah, begitu. Dan sesungguhnya telah terdindinglah daripada barang siapa, anhu anman, syumusul ma'arifi, oleh segala matahari makrifat, ai al ma'ariful lati kasyumusi, oleh segala matahari makrifat, yakni makrifat yang adalah ia diserupakan seperti matahari. Pada pihak mana wajah syabah dia? Pada pihak cahaya tu cerah, cerah sungguh. Siapa tak berajak pada lapu jalan dah. Tak apa, tak ajak lapu-lapu jalan, tak berajak ada dah orang lapu jalan duk pasal tengah hari bolan tak ada. Melaka TMB bengol tak ada tutup suri dekat sini. Tak ada. Nak lapu jalan katut habis dah. Bapa tu? Tak ada duk ajak lapu jalan, matahari cerah molek. Gitu jugalah makrifat seorang yang cerah cahaya dia. Siapa kau syurga dengan aku, lebih pada syurga dengan aku, siapa ke Tuhan yang suluh lagi. Tu jauh lagi. Tapi sebaliknya macam kita makrifat ada, cuma cahaya tu malak. Supaya bateri kong, kereta bateri kong, lapu tu sulus jeka. Nak usah kata tiapi depan tu nak nampak. Nak ada ni. Tahik lembu kalau lopok-lopok gapo lubang-lubang hok depan jalan tak nampak, degung masuk sini. Apa? Sebab cahaya lampu kita tu apa malak, bateri kong kata ni. Silap air bulan bukan setakat malak, mampu tu. Bof, mampu. Tu bimbang. Mampu tu takut mampu tu. Takut mampu tak ada cahaya pula, tak ada nak beli bateri. Pakai mampu situ. Tu berat. Nak sini. Tekah mampu tu mati. Nyanyi. Finnari khalidina fiha abadan sarmadan. Nah, kekal ngako selama-lama, tak keluar, tak tobik, tak serut apa. Bila cahaya makrifat terpadam, mana tak ada makrifatullah. Tu lagu tu, na'udzubillah min zalik. Kita sekarang ni ada makrifat, cuma cahaya tu malak. Apa tu? Sebab maksiat. Dah ada ni. Sebab buat benda sia-sia. Hak duk buat maksiat dah tak taubat. Taat pun tak berasa manis sebab maksiat tak taubat. Maka sebab tu Nabi SAW sabda, al-imanu yazidu wa yanqus. Bermula iman yang dizauk di dalam batin hati itu bisa berkurang, bisa bertambah. Yazidu bil bitta'ati, yazidul iman, yazidu bitta'ah, wa yanqusu bil maksiati. Bertambah cahaya iman. Iman tu tak tambah dah, duk naik rukun situ lah. Hak ijmali balas tu, hak tafsili 20, hak wajib 20 mustahil. Hak kita duk mengaji uluhiyah rububiyah tu lah. Risalah nak buat 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil tu tak tambah dah. Rukun iman tu duk naik situ, tak tambah dah. Hak tambahnya apa? Cahaya iman tu. Iman zauqi tu. Kecapan rasa batin halawatul iman, manis iman tu. Rasa tambah ke berkurang? Bagaimana? Yazidu bitta'ah. Bertambah dengan sebab taat. Wa yanqusu bil maksiyah, dan berkurang tu dengan sebab banyak maksiat. Tu banyak maksiat dia tu ni. Macam kita lah. Banyak maksiat. Tak? Banyak maksiat. Maka ketika mana maksiat banyak tu lah, hati kita tu terhijab. Bahkan kalau hak orang panggil benda tidak maksiat sekalipun, benda orang panggil sia-sia. Mana? Aghyar akhdar amma siwallah. Benda hak lain daripada Allah, cuma-cuma duniawi ni. Nah, kita jadikan dia tu sebagai benda hak wujud di dalam kalbu kita. Maka ketika tu terhijab salah kita. Tu. Sedangkan kata Ibnu Arabi, ini Syekhul Akbar di sisi kaum sufi. Walaupun di sana ada ulama-ulama yang membahaskan tentang pribadi Ibnu Arabi, maka kita talibul ilm jangan masuk campur dalam berdebat. Panjang berdebat dalam grup tu. Tu. Serahkan. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Bagi mereka itu apa yang telah mereka usaha, dapat balasannya. Walakum ma kasabtum, dan bagi kamu tu apa yang kamu usaha. Kita cara diri kita saja. Cuma perkataan hikmah yang ada daripada dia kita ambil lah.
Al-hikmatu dhalatul mu'minin, kalau tak silap al hadis pun. Perkataan hikmat, kebijaksanaan, al-hikmatu, tak kira perkataan kau, perbuatan kau, kebijaksanaan itu ialah harta yang tercicir daripada orang mukmin. Nabi kata, di mana saja kamu dapatkan dia, sama ada dengan orang kafir sekalipun, ambil kutip. Tu sungguh. Contoh kita kata, asal hak buat TV, buat telefon, buat kereta, teknologi ni siapa dia kalau kira-kira? Kapal terbang ke apa? Tokoh-tokoh cendekiawan Islam sebenarnya. Tapi setelah mana dia jajah kota Baghdad, buku-buku orang Islam semua dia bakar di laut Sungai Furat tu, sampai dakwah penuh dengan Sungai Furat tu penuh dengan darah dan dakwah kitab, darah manusia dan dakwah kitab hitam legan. Kitab-kitab tu jadi sebagai jambatan untuk tentera Tatar tu menyeberangi masuk ke dalam Baghdad. Nak ni, siapa tahu tu maknanya banyak dah khazanah Islam ni hilang. Maka ketika tu orang kafir bawa ambil cendekiawan Islam tu, kitab-kitab orang Islam duk tulis. Sebab tu kita mengaji matematik, banyak istilah-istilah orang Arab nak ni. Algebra ke apa semua nak ni. Itu perkataan-perkataan orang Arab asalnya. Orang perkataan cendekiawan Islam kita buat. Sama juga asal yang reka kapal terbang. Yang reka TV, yang reka telefon. Orang Islam. Kalau tidak ada perbahasan dalam kitab I'anatul Talibin, bagaimanakah hukum kita melihat aurat perempuan dalam kebalikan objek, dia panggil. Kebalikan objek tu macam TV ya. TV tu kebalikan objek tu. Bukan ada orang dalam TV, kan ada orang dalam TV. Ada orang dalam TV, pembaca berita. Nak duduk ngongeng. Duduk senyap kan? Boleh? Dia duduk cakap situ, bukan dia duduk ada dalam TV tu. Dia duduk di studio tu. Gambar dia tu jadi ada kembalikan objek ya panggil. Itu orang Islam. Cerdik akal orang Islam dulu. Dan ada perbahasan dalam kitab yang ada tu Talibi. Ada khilaf antara ulama. Dia buat misal panjanglah, cuba buka sendiri dalam kitab yang ada tu Talibin tu bagaimana. Tengok aurat perempuan live mubasyarah kini haram. Hak tengok pembalikan objek khilaf ulama lagi. Tu. Pembalikan objek mana? Seperti kita kata perempuan tu duduk depan sungai. Akak mata tengok dia haram. Tengok dia juga tapi dalam air. Bukan dia tu dalam air, dia dalam air ke? Tak. Hanya cerminan, pembalikan objek saja. Tu khilaf ulama tu. Tapi nak ceritanya di situ, daripada pemikiran beginilah lahirnya orang, kalau gitu gambarnya boleh ditangkap. Nah itu ni. Ada satu alat, suara boleh ditangkap. Tu. Siapa terrekalah alat-alat. Orang kafir ambil kutip di buah dia mengaku hak dia. Kemudian kita pula ngaji hak dia, kita kata hak dia, padahal ada hak kita. Sebab tu Nabi siap-siap ayat ada. Perkataan kebijaksanaan itu harta yang tercicir daripada orang mukmin. Maka di mana saja kamu dapati, kutip ambil, tak kira dengan siapa. Maka tak kira siapa. Tak usah kata Ibnu Arabi ngau kafir, hak sungguh-sungguh pun boleh ambil kalau ada kebijaksanaan dengan perkataan dia, perbuatan dia, pemikiran dia. Boleh. Apa kata Muhyiddin Ibnu Arabi? Laulal aghyar, jikalau tanpa aghyar ni ghairullah, ma siwallah, benda hak lain daripada Allah, maka natil asrar, nescaya tidak adalah segala rahasia-rahasia Allah. Bermakna orang yang menjadikan makhluk Allah ni sebagai apa dia panggil, cerminan untuk dia berhubung dengan Allah, maka rahasia-rahasia Allah tu ada pada setiap yang dia pandang pada makhluk Allah. Itu mana? Dia melihat orang tu, melihat orang ni, melihat begitu, melihat diri dia sekalipun ada. Laulal aghyar, kalau tanpa masih wallah, aghyar tu makna masih wallah, benda lain daripada Allah, maka natil asrar, nescaya tidak ada rahasia-rahasia. Asirru bermula rahasia, maka ialah barang, adalah ia makana, ialah barang yang adalah ia bainaka wa bainahu, di antara engkau dan di antaranya di antara Allah. Wa akhfa minas sirri, dan yang paling tersembunyi daripada sir rahasia itu, ma satara anka ainuhu,
barang yang terdindinglah anka daripada engkau, ainuhu oleh apa? Matanya, oleh penglihatannya. Mana apa? Yakni di antara hak paling halus daripada sir tu ialah Allah Ta'ala hijabkan seseorang tu daripada musyahadah zat Allah Ta'ala tu sendiri. Tu jadi sebab itulah seorang arif billah dia tak akan musyahadah zat Allah Ta'ala di dunia. Hanya berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Mi'raj. Ada pun kita ni bukan setakat terhijab memang dinding terus awal-awal lagi. Hak ni terhijab hak di akhir tu. Dia dah musyahadah af'al, asma, sifat. Lagi dak zat lagi. Maka sebab itulah tak sabar-sabar dia. Nak musyahadah zat Allah Ta'ala. Mana? Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi mereka yang takut akan maqam Tuhannya sebagai takut yang meliputi haibah di batin hati. Bukan takut syarat sah iman tu dah. Takut yang meliputi haibah di batin hati dia. Maka dapat dua syurga. Apa dua syurga? Jannatul ajilah, jannatul ajilah. Syurga yang disegerakan di dunia, yakni dapat musyahadah af'al, asma dan sifat, takluk sifat maknanya. Kemudiannya syurga yang ditangguh, yakni musyahadah zat Allah Ta'ala dan sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Musyahadah tu makna nampak. Nanti ni bukan tengok, nampak. Nampak kuk mata bukan tengok ngabuti mata. Kena ingat baik-baik tu. Nanti ni nampak kuk mata bukan tengok ngabuti mata. Itlaq mata tapi bukan hanya mata yang nampak. Min itlaqil juz'i ay ainun wa iradatil kulli ay jasadun. Itlaq mata nampak zat Allah, tapi bukan nak hanya mata nampak zat Allah. Seluruh jasad maujudat yang ada pada tubuh arifu billah lazak musyahadah nampak zat Allah Ta'ala akhirat. Saya fikir nak duk fikir berjalan pakai selipar ke tangan ni. Tu lazak rambut gapo habis sedap. Nampak bukan tengok. Tengok berat, tengok gini tengok nanti ni. Bukan tengok nampak. Di dunia ni ada yang kita tengok tapi tak nampak. Ada yang kita nampak dengan tak perlu kita tengok. Ada yang kita tengok serta nampak. Dah itu ni. Betul? Jalan-jalan gum langgar lubang. Mu ni tak tengok kalau lubang. Tengok dah tapi tak nampak. Dah itu ni. Tengok tapi tak nampak. Ada. Oh besar apa tu lubang? Mana-mana kau tu lubang? Nu. Tak nampak pun. Tengok dah tapi tak nampak. Akhirat esok ada benda yang kita nampak dengan tak perlu kita tengok. Lagu tu. Mana zat Allah? Tak perlu tengok tapi nampak. Bukan kata gigi jom tengok zat Tuhan. Memeh mujassimah. Tak ada kena jom dalam syurga mana pun martabat mana duduk dalam syurga dak Allah Taala akan hendak kata nak widia tu nampak zat Allah nampak. Bahkan hak itulah hak sedap sekali dalam syurga dah ni. Nikmat paling sedap dalam syurga musyahadah zat Allah. Hingga wajah orang mukmin tu cerah cuaca, bukan wajah saja seluruh tubuh. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah mereka itu orang mukmin nadhirah, putih, cerah cuaca. Oh wajahnya putih. Kalau wajah aja putih sedap ali syukri. Muka putih, tangan hitam ni. Jadi itu wujuhun yawma idzin nadhirah, wajah mereka itu putih orang mukmin, bukan muka saja putih tapi zat tubuh, badan, jasad semua putih. Itlaq wajah tapi nak seluruh tubuh. Berapa wajah? Kadang tepat hak duk hadap, muwajahah ni biasanya muka. Ni tepat berhadap antara satu sama lain ialah muka. Tapi bukan makna muka saja putih. Kerana bukan hanya muka sedap nampak zat Allah. Bukan hak bulu-bulu roma ada di pipi, kulit-kulit ni saja sedap ni. Habis pas kau bulu-bulu roma atas belakang, habis kulit-kulit ada atas belakang, pas kaki sedap. Sedap ke mana tahu? Kenapa ustaz penuh rasa dah gaya je lebih tu.
rasa dak lagi. Nak ni malam yazuk lam yadri. Nak yazuk bila menggodok tok mati-mati. Kalau mati pun belum tentu zuk. Nak ni kerana hok nak dapat tu waliman khafa maqama rabbih jannatan. Orang hok dapat makam khauf pada makam orang yang dapat khauf dalam hati dia meliputi haibah di batin hati akan makam Tuhan dia tu hok dapat dua syurga lagu tu. Kalau takut supaya kita ni tak jadi kerja. Mana takut bagi kita? Mu takut tu Takut. Kalau jawab takut, kalau tak takut murtad Mana jawab takut dulu, takut. Apa? Tanya mula dalam perut. Ya, aku takut. Duk rasa tak takut mana pun. Ni. Jadi takut lidah kita tu syarat sah iman saja. Ada pun hati jijak tak? Zauk tak rasa takut tu? Tak. Dia takut pada Allah bukan takut perimah hatu dah. Takut perimah hatu nak lari jauh. Takut pada Allah ni kau orang rapat. Nah, wana dia mau tak pergi masjid lah ni weh. Oh, terawih takut pada Allah Taala. Takut sungguh. Tu takut supaya takut kau hatu kau rimah tu, tak hijau tu. Takut pada Allah ni kau rapat dengan Tuhan. Kau kuat ibadat. Kau kuat ibadat, kau kuat ngaji, kau kuat ngajar, kau kuat istiqamah. Itu dia panggil takut pada Allah gitu. Baik. Dan sungguhnya telah terdindinglah daripadanya barang siapa oleh segala matahari makrifat, yakni oleh makrifat yang diserupakan dengan matahari pada pihak cahayanya terang, dengan segala awan asar, bisuhubil asari, ay bil asari. Asar tu apa? Wahyal asaru, ay al akwanul lati kasuhubin. Maknanya apa? Bisuhubil asari, ay bil asari kasuhubin. Gitu. Kasuhubin. Boleh tak? Tu dengan asar yang diserupakan dengan asar, dengan kesan-kesan, dengan makhluk-makhluk yang diserupakan seperti awan-awan. Dengan segala awan asar, yakni dengan segala asar, yakni al-akwan. Asar tu makna al-akwan. Makhluk ni lah al-akwan tu dia makhluk lah, kaun, makhluk, alam, akwan. Yalah ke tu nama duk bening. Itu sebut alam, lepas tu sebut akwan pula. Lepas tu sebut denadak, hak nasa, hak bengang ke. Hak tu lah iaitu bangang. Nak tu i'tibar nama dinamakan jalan lain, musammanya kena hak tu lah je. Hak sama je. Nama makhluk i'tibar dia dicipta oleh Khalik. Nama alam kerana dia tu jadi alamat kata Tuhan tu ada. Kata apa lagi weh? Lagi alam, lagi makhluk, lagi akwan ataupun mungkin kaun. Tiba terima ada, terima tak ada. Ada ni. Benda hak terima dua belah. Terima sungguh, terima dak, terima ada, terima tak ada. Orang panggil kaun, lalu dia panggil mungkin lalu dah. Tu tiba saja nama tu lain-lain. Musammanya hak tu lah je. Jangan munduk bangang kat sirat ke, jangan. Baik. Dan sungguhnya telah terdindinglah daripada barang siapa oleh segala matahari makrifat, yakni oleh makrifat yang diserupakan seperti matahari pada pihak cahayanya, dengan segala awan asar, yakni dengan segala asar akwan, makhluk-makhluk yang diserupakan seperti awan. Pada pihak mana? Pada pihak terdinding daripada melihat langit. Bila awan ada di kaki udara ni, maka terdinding kita nak tengok langit ni. Cuba tengok Bila awan tu bergerak, tepat hak kita tak nampak biru tadi, nampak dah biru langit ya. Ni. Bila awan tu ada duk lindung, maka tak nampak. Orang panggil biru langit tu. Duk nampak awan, duk nampak awan. Maka awan tu awan pula, asar atau al-akwan, makhluk ni, alam ni diserupakan seperti awan pada pihak menutupi atau mendindingi daripada melihat langit. Tu. Dengan segala awan asar, yakni dengan segala asar yang diserupakan seperti awan. Bisuhubil asari, ay bil asari, wahyal asaru, ay al akwanu allati kasuhubi.
ialah al-akwan yang seperti awan. Suhub tu pula jam'u sihabin. Jamak bagi awan. Awan-awan tu jamak bagi awan. Begitu mudah dek sini. Tu. Mana pihak aja dia anna kullan yuhjabu ma wara'ahu. Tiap-tiap daripada keduanya, mana daripada awan dan asar ialah menghijabkan akan barang wara'ahu yang di belakangnya. Ya betul sungguh. Itu orang panggil wajah syabah dia. So orang ngaji balaghah bab tasybih ke tahulah musyabbah, musyabbahu bih. Adatut tasybih, kemudiannya wajah syabah. Jadi di sini ni tasybih dia ni tasybih yang digugurkan adatut tasybih. Maknanya tasybih balik lah ni dia panggil. Kemudiannya didahulukan musyabbah daripada musyabbahu bih. Nah sini. Mana? Patut ayatnya wa hujibat anhul ma'arifu kasyumusi. Bil asari kasuhubi. Sepatut ayat punya gitu. Tapi tak. Wa hujibat anhu syumusul ma'arifi bisuhubil asari. Tu hak mana hak patut duduk depan, mai tak belakang. Ini menyatakan dalam lagi makna dia. Dalam makna. Ya ginilah, senang-senang mudah. Orang kata mamak seperti harimau itu bab tasybih biasa. Nak? Mamak musyabbah seperti adatut tasybih, harimau musyabbahu bih, benda diserupakan dengan dia. Kemudian wajah syabah pada pihak belakangnya, garangnya. Mamak seperti harimau. Makna kegarangan dia tu biasa. Apa? Kalau orang tak cari pasal dia tak akan garang orang. Nak? Tu makna dia ni orang garang juga, tapi garang biasa saja. Lain makna garang kalau kita kata mamak harimau. Lain. Mamak harimau. Mamak harimau. Mamak musyabbah. Kemudiannya harimau musyabbahu bih. Kemudian ada tak seperti? Ada. Gugur adatut tasybih. Mana mamak harimau ni kegarangan dia hebat daripada garang hak mamak tadi tak? Mana? Kalau tepuk bahu dia akan tanya selalu. Mana mu? Tak puas hati apa aku kau? Nak baca? Dia tak baca. Kita tanya aku. Tapi kalau harimau mamak, tu garang dia lebih gila babi lagi dia. Mana? Kalau tepuk bahu dia tak tanya dah nak gocah, dia gocah. Bau nata ni tepuk bahu aku, dek. Lain tu. Mana? Rima mamak. Beza tu. Mamak seperti harimau dengan mamak harimau dengan harimau mamak. Makna garang dia tak sama. Ada makna gitu. Nah. Itu lagu tu. Sifat bagi awan tu yang wahmiyah. Tu. Awan mana? Awan yang dikhayal. Khayal yang ada. Jadi di sisi orang ahli tasawuf, benda hak selain daripada ada Allah tu, ada hak selain daripada Allah tu ialah khayal saja ada. Hakikatnya tak ada. Itu di sisi ahli tasawuf lah. Lagi adamiyah. Wahmiyah itu maknanya yang dibangsa pada waham saja, pada khayal saja. Lagi adamiyah, lagi pula yang dibangsa pada tak ada. Mana? Ya, makhluk ni bukannya ada hakikat. Dulu tak ada. Lagi akan tak ada pula. Pas sambil-sambil duk ada ni pun terima dah nak kata tak ada. Terima. Maka sekira-kira hakikatnya tak ada lagu tu. Mungkinul wujud tu dengan makna adam lah. Adamiyah yang dibangsa pada tak ada. Tu di sisi orang tasawuf lah tu. Di sisi orang usuluddin ada tu ada lah. Apa nak tak ada pula? Makhluk ni ada lah. Apa nak tak ada pula nya? Cuma ada dia tu didahului oleh tiada. Terdahulu oleh adamus sabiq. Kemudian ada dia tu pula akan menyusuri oleh tiada. Mana? Akan berhubung dengan adamul lahiq. Ada yang dihubungi oleh tiada. Tu. Tapi ada tak? Ada. Itu orang ahli usuluddin. Dia kata gitulah. Tapi orang tasawuf, dia fikir tengok, dah makhluk ni daripada tak ada kepada tak ada, bila-bila dah ada, putima tak ada. Tak ada lah mudah-mudah. Senang dia ada ni, tak ada mudah-mudah. Lagi adamiyah, lagi dibangsa pada tiada. Maka iaitu yang di dinding. Begitu.
Yaitu yang di dinding. Orang yang di dinding, orang yang dihijab tu ialah orang yang hairan, orang yang sesak. Maknanya orang yang hairan, orang yang sesak di dalam zulma kaun. Ini kembali kepada asal permulaan matan. Al-kaunu kulluhu zulmatun. Bermula makhluk ni semua sekalinya adalah gelap gelemak, gelap zulumat. Maka iaitu yang di dinding, orang yang di dinding tadi, kita ni lah. Tak usah duk cecek orang. Siapa dia kena dinding pula? Kita dah. Ialah orang yang hairan, orang yang hairan dalam segala zulumat yang berdiri kepada segala kainat, yang jahil pada mukawin. Bukan mu mau kahwin. Mukawin tu Allah Ta'ala lah. Mu kahwin atau mu mau kahwin pula berat. Berti terus ngaji pondok. Apa? Mu mau kahwin? Bukan itu. Maka iaitu yang di dinding itu ialah kita ni. Siapa kita ni? Di sisi orang tasawuf. Aku, mung semua. Siapa dia? Kita ni di sisi orang-orang arif billah. Biar kenal diri sikit. Aku, mung ni ialah orang yang hairan. Apa orang yang hairan? Orang yang tersesat. Orang sesat. Di sisi orang hakikat, kita ni orang sesat. Kita pula dia sesat. Kita sesat. Dia sesat. Apa duk Allah duk makan, duk minum, duk mayam, duk berzikir, tak berhenti radu, siapa bekok kaki. Siapa bekok mata-mata menangis. Macam tolak terus dunia, tolak dunia salasah, tolak dunia, tolak tiga terus. Apa lagu ni? Sesak ni. Kita kata dia sesak. Dia pula tengok kita, sesak ni yang ni duduk gelak lemak, duduk meraba-raba dalam gelak tu. Jadi gitu. Nah, orang hakikat pandang kita sesak. Kita pandang orang hakikat tu sesak. Maka iaitu orang yang terdinding, orang yang didinding. Kita ni orang yang dihijab ni. Ialah orang yang hairan, orang yang tersesat dalam segala zulumat, dalam segala kegelapan. Zulumat. Zulumat ke apa? Zulumat kaun tu lah. Al-kaunu kulluhu zulmatun. Tu. Bermula kaun makhluk ni semua sekalinya ialah zulumat. Yang adamu mahdin. Asalnya tak ada. Maka Allah Ta'ala buat makhluk ni lah. Itulah orang panggil nur. Allahu nurus samawati wal ard. Mana apa Allah cahaya langit bumi? Allah yang menciptakan langit bumi. Bukan Allah cahaya langit bumi pun tengok. Lampu cahaya. Matahari cahaya. Bulan cahaya. Bintang cahaya. Allah tu bulan, bintang, matahari, lampu. Berat gitu. Pakai kepala otak sendiri berangkan Quran. Allahu nurus samawati. Allahu munawwir. Ataupun Allah yang menjadikan. Allah yang mengijakkan bagi langit dan bumi ni. Itu mana? Karena di sisi orang tasawuf, ketika mana Tuhan tak buat apa-apa lagi, semata-mata kun hizak, hanya ada zat Allah Ta'ala. Ketika tu nisbah kita makhluknya ialah gelap lemak, zulmatun. Adamu mahdin, maknanya tidak ada semata-mata. Maka Allah Ta'ala buat nur Nabi Muhammad SAW, itulah orang panggil apa? Cahaya. Sebab tu orang memandang kepada makhluk, tapi terhijab, tidak nampak Allah yang mencipta, Allah yang menjadi, Allah yang membinasakan, Allah yang ada sebelum makhluk ada, Allah yang bakok kekal setelah makhluk binasa, Allah yang mendirikan makhluk, Allah yang mentadbirkan makhluk. Tak nampak tu. Dia kata orang ni duduk gelak lemak zulumat makhluk tu. Duduk sesak lah tu. Orang yang hairan, orang yang tersesat dalam segala zulumat. Yakni zulumat apa? Gelap. Zulumatnya kaun makhluk ni, yang berdiri kepada segala kainat. Zulumat tu yang berdiri. Berdiri makna yang ada. Ya, pada kira-kira amrun i'tibari lah, bukan amrun khariji dah, amrun i'tibari. Perkara hak dikira-kira pada akalnya, zulumat ni ada berdiri menopang di tiap-tiap jirim, tiap-tiap makhluk ni. Tiap-tiap segala kainat. Berdi situ, wakaf situ. Padahal ia orang yang hairan tu ialah yang jahil pada mukawin, yang tak kenal Allah Ta'ala. Jahil mana bodoh? Jahil awal ma'rifah. Ia tidak ma'rifah pada mukawin. Siapa mukawin? Bukan mu mau kawin. Mukawin mana? Tuhan yang menjadikan kaun tadi tu. Itu mana mukawin.
Jahil ia pada yang menjadikan kaum. Ha? Di samping dia tu duduk sesak dalam zulumat makhluk, kemudian dia tu pula jahil dengan Allah yang menjadikan makhluk tadi. Gitu mana gitu? Tu. Kita dah tu. Nah. Tapi kita tu hok mula-mula tadi. Mana? Tersesak dalam zulumat kaum. Tapi jahil dengan mukawin, taklah. Kita kena mukawin Allah. Tapi zauq, setiap nafas, setiap detik nyawa, masa, saat, minit, ketika, tak hanya bersifat iktikad. Kalau kita tanya, siapa buat kita? Allah. Siapa mukawin kita? Allah. Siapa muasir? Allah. Tu Allah yang memberi kesan pada asar, muasir Allah, mukawin Allah yang memberi yang menciptakan kainat. Siapa mukawinnya? Allah. Siapa khalik pada makhluk? Allah. Siapa mukawin pada kainat? Allah. Siapa muasir kepada asar? Allah. Tahu dalam bentuk tiga. Dan demikian itu, demikian apa? Dan demikian itu, demikian jahil pada mukawin, jahil pada khaliq, jahil pada muasir. Itu ialah kesudahan rugi. Habis-habis rugi itu. Habis-habis bangang maknanya. Dia hidup sebagai makhluk tak kena khaliq. Dia hidup sebagai kainat tak kena mukawin. Dia hidup sebagai asar tak kena muasir. Sehabis-habis rugi. Tu habis-habis rugi, dia tak kenal siapa sampai cipta dia. Dan kepala, jangan baca kepal. Nama dan kepal kejahatan. Dia kena kebal gini, kepal. Bukan kepal tu baca itu, kepala. Bubuh baris dia. Nama tak boleh baca. Balik kampung duk menyesak di kampung. Dan kepal kejahatan. Dia kepal ni gini, para hadirin sekalian. Ada sedap dah tu. Para hadirin sekalian, kepal ni kita kepal gini. Kejahatan tu kita kena kepal betul-betul. Mu boleh awak menyesak di kampung. Jangan macam gitu. Dan kepala ini atah pada kata kesudah-sudahan rugi. Mana pasal sepepak baru? Dan demikian itu, demikian jahil pada mukawin. Demikian bangang tak kenal, tak makrifat pada Tuhan, pada Khalik, pada mukawin, pada muasir. Itu ialah kepala kejahatan. Ya dah. Ra'su kulli khati'ah juga. Masuk tak? Apa? Dah dia tak kenal Allah. Bila dia tak kenal Allah, dia cinta kepada selain pada Allah. Mana? Cinta pada dunia. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta pada dunia, kepala bagi segala kejahatan. Aju tengok orang tak kenal Allah. Mana umpama Firaun. Firaun tak kenal Allah. Dalilnya, dia mengaku dia Tuhan tu. Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Iblis dengan hilim pala bangang nata Firaun ni. Oh gila nata Firaun ni. Berani dia mengaku Tuhan. Iblis itu makrifat dia, makrifat. Tapi makrifat yang mardud, tertolak. Bapa makrifat dia tidak diserta dengan taat. Dalil makrifat mana? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Khalaqta, mencipta oleh engkau, ni akan daku, min narin, daripada api, wa khalaqta, padahal engkau menciptakan hu, akan dia Adam tu, min tin, daripada tanah. Maknanya iblis mengaku Tuhan tu khalik, mukawin, muathir. Tapi aba wastakbara. Jenis makrifat hak tidak taat serupa makrifat iblis. Sebab tu kalau ada duk cakap ilmu makrifat tapi tak semaya royak dia, aku tak heran. Mu ni menatap iblis. Begitu. Dan belanja orang duk cakap makrifat dekat kedai kopi, bawa tarekat hakikat makrifat. Dah maya ya. Dah pasal. Ayah kata apa maya-maya ni? Bagi-bagi orang rendah belaka, bagi orang kulit-kulit belaka ni. Kita isi bah. Kayak dia isi ke isi neraka. Macam iblis lah. Isi neraka iblis. Fakhruj fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Nak jadi buat iblis. Sebab tu jangan masyhur dengan makrifat tanpa taat. Yang naknya makrifat yang diserta dengan taat seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu mana Nabi?
Nabi itu makrifat tinggi. Siapa? Hatta tatawarramat wa fi riwayatin hatta tatafattarat qadamahu. Hingga pecah, hingga bekak tapak kaki Nabi semaya malam. Tu baru dia makrifat. Cakap makrifat tinggi-tinggi, tengok lagu mana semaya dia, jamaah dia, amal sunnah Nabi macam mana. Baru dia panggil ni makrifat kau ni. Nak zahir syariat, batin hakikat teripung. Manjumi'a baina syariati wal haqiqah. Mereka yang menghimpun dengan syariat dan hakikat. Kenapa? Kerana hakikat tu batinnya syariat. Hakikat tu batinnya syariat. Tanpa orang panggil syariat, hakikat tu marduk tertolak. Al haqiqatu bila syariatu batilah. Asy-syari'atu bila haqiqatu atilah. Asy-syari'atu bila haqiqatu atilah, hampa. Syariat tanpa hakikat hampa. Al haqiqatu bila syariah, al haqiqatu bila syariah apa dia? Batilah, batal, dusta. Tu tengok baik-baik. Lepas tu hak mana hak sebenar? Manjumi'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Orang yang menghimpunkan di antara syariah dan hakikat, itulah orang yang berhakikat dengan hakikat agama. Jadi ingat kalau jumpa orang makrifat tinggi sangat duk cakap makrifat hakikat maya beda, maya dia tak ada hari mana. Aku baru jumpa iblis hak jenis zahir, mudah iblis. Ingat baik-baik. Dan ada dan lagi jatuh tu. Kepala kejahatan dan turian. Turian ni orang yang melampaui batas, orang teruk. Fa amma man tagha wa asaral hayatad dunya. Ayat Quran apa dah? Kalla bal insana la yatgha. Ada. Nah, kalla sebenarlah Tuhan kata, innal insa senya manusia itu la yatgha. Teruk tu lah, turian. Teruk, pelampau. Bila? Ar-ra'ahu staghna. Apabila dia dilihat kaya, dia berasa diri dia tak berhajat, tidak fakir pada Allah. Dia duk berasa dia kaya, dia tak ada hajat, nak berdoa pun malah. Assalamualaikum melopak tu, tak payah berdoa ya. Bid'ah sedang molek dia pun kaya. Maka ketika tu dia kata kalla, bahkan innal insana, sanya manusia itu la yatgha. Melampau mereka itu bila ar-ra'ahu staghna, apabila dia dilihat kaya. Lagi kemudian ayat dia, inna ila rabbika, betul tak ayat tu? Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu staghna. Lepas tu inna ila rabbika ruj'a. Padahal asanya manusia itu akan kembali kepada Tuhan mereka. Kepada Tuhan mereka lah mereka akan kembali. Tapi tak sedar diri, duk berasa tak berhajat pada Allah Ta'ala. Tak ada berasa sifat fakir, sifat berhajat nafah demi nafah pada Allah Ta'ala. Kita kan mana berasa berhajat pada Allah Ta'ala? Bila time kita berasa berhajat? Time semaya hajat. Time semaya hajat tu baru berasa berhajat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolonglah ya Allah, aku sangat amin ya rabbal alamin. Lepas tu berhajat tak? Tak berhajat dah, duk beranggar, duk menapah, menyawa, tak berasa pun. Padahal kalau Tuhan kata stop, napah 124,000 sehari tu tak cukup. 124,000, 123, mati kerah dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagus celak air mata, man rabbuka wa man nabiyuka. Itu. Tapi tak berasa pun berhajat pada Allah. Kan kita tak berasa berhajat. Berasa tak? Nak tarik nafas ni berasa tak berhajat pada Allah? Tak. Aku dapat tarik ni. Ni. Aku tak ada berasa berhajat pada Allah. Itu kita. Waliullah tak. Nafah demi nafah, tak pernah luput daripada rasa di zauq di batin hati dia, kecapan di batin hati dia, bergantung menganek-anek dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul benar tak ada. Hanya Allah saja. Nafah demi nafah. Itu waliullah tu, bukan kita dah. Waliullah kita dak. Bila berhajat tadi, tarik semaya hajat berhajat pada dak. Habis itu. Dan turian, apa ni atas pada kata kesudahan lagi je. Jadi pasal spare part baru, maka pula dah. Dan demikian orang yang jahil pada mukawin, pada muasir, pada khaliq tadi tu, ialah turian,
ialah mereka yang melampaui batas hingga mengerjakan penderhakaan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Tukku Pulau Manis qaddasallahu sirrahu sebagai menambahi syarah di atas akhir matan pada matan yang ke-14 ni, dan kata Syekh Tusi radhiyallahu anhu, bermula katanya kata Syekh Tusi, segala martabat orang yang ahli syuhud dalam wujud ini. Banyak jatuh tu. Segala martabat orang yang ahli syuhud dalam nazar mereka kepada wujud haki ta'ala ini. Gitu. Wallahu a'lam. Berarti ya, panjang uraian. Berhenti situ dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.